Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni nak kongsi beberapa cerita berkenaan kejadian dan gangguan berlaku di rumah. Bukan so cerita, tapi beberapa cerita dari beberapa orang. Sebab cerita saya agak pendek-pendek sikit, jadi ni rangkulkan ataupun kita combine untuk lebih kurang tiga orang pencerita jugalah. Tanpa basi-basi lagi, mari kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Untuk cerita pertama ni, kita share daripada cerita Nana. Bukan nama sebenar Lepas tu nama dalam cerita ni, banyak-banyak nama ni yang akan disebut semuanya adalah nama samaran. Untuk cerita Nana ni, cerita yang pendek-pendek je, sikit-sikit je, tapi dengarlah awak sampai habis sebab berbeza-beza juga cerita yang lebih kurang ada ni pun lupa dah ada berapa, mungkin 4 ke gitu. Lepas tu ada cerita orang lain pula. Okey, jangan lorak nak tukar lah. Dengar enjoy je lah kan. Okey, untuk cerita mula-mula ni, Nana cerita pasal keadaan dia ataupun gangguan yang dia kena masa dia duduk rumah nenek dia. Nana ni, dia dengan family dia ni boleh kata kerap jugalah duduk rumah nenek dia. Benarnya tak jauh pun, sebelah je dengan rumah dia. Tapi sebab rumah nenek dia ni tak ada orang, jadi boleh kata kerap lah dia dengan adik dia nama Lily. Lepas tu adik lelaki dia dan juga ayah dia akan pergi rumah nenek duduk lepak-lepak sana. Jadi ada satu malam tu, dia orang ni macam biasalah duduk lepak sana. Ayah dia dengan adik lelaki dia ni duduk tengok TV. Manakala Nana dengan Lily ni duduk belakang dia motor. Cuma dia orang ni tak fokus lah. Duduk buah-buah dua beradik ni. Lepas tu bila-bila duduk menganjing, nama sendiri, duduk gelar lah masing-masing punya. Hak tu gel lagi, tu gel lagi ni deh. Dekat ruang tamu rumah nenek dia ni, dia orang ni berada dekat dengan pintu. Nana kira duduk alik pintu ada. Sebelah pintu rumah, pintu utama tu ada macam satu lubang. Yang mana lubang tu kalau kita tengok boleh nampak view kat luar. Jadi Nana ni duduk duduk sokong selok dengan adik dia Lily ni. Tiba-tiba hati ni terdetik nak tengok dekat lubang tu. Tak tahu sebab apa, tapi berasa nak tengok lah. Jadi Nana paling lah dalam 4-5 saat jugalah duduk tengok nengung gitu tak. Masa dia duduk tengok tu ni bukan perasaan dia tak, memang dia confirm. Sebab dia tengok dengan bukan keadaan koya, dia tengok memang betul-betul niat nak tengok. Masa dia tengok tu betul-betul dia nampak satu figure berpakaian putih. Benda tu tidak dekat sangat dengan lubang tu, jauh sikit. Jadi dia nampak benda tu bergerak. Lepas tu dia putus paling ke adik dia tanyalah adik dia ni, "Weh, mu nampak tak?" Dengan harapan adik dia nampak lah gapo dia tengok tu dia. Tapi adik dia macam duduk gurau bodoh lagi. Nampak gapo pula adik dia gitu tak. Lepas tu dia pun senyap lama kok ke adik dia terkejut tu. Tapi cerita tu
Habis itu, dekat rumah nenek dia ni banyak benar kejadian-kejadian terjadinya. Cuma dia cerita ke beberapa hok kira apa panggil ni, tidak klise mana lah. Macam saat ni tu benda dia nampak ke apa dia. Kalau nipis-nipis sangat tu dia tak cerita lah. Okey, cerita yang kedua, gangguan dekat rumah nenek dia ni. Pada hari tersebut, dia dengan family dia tidur. Rumah nenek dia ni jenis rumah kayu, rumah pesing, rumah kapung jenis kalau bilik tu ada ruang, ada space di bahagian atas. Yang mana kalau pasal lampu dekat ruang tamu, dalam bilik pun boleh nampak cerah. Jadi Nana ni masa tu dia tidur bilik. Tidur sore lah. Adik dia bilik sebelah. Dia malam tu dia tidur. Kalau kiranya macam tutup lampu, tapi tak tutup lampu. Sebab lampu dekat ruang tamu tu ibarat duduk rapat dengan bilik dia. Dekat bumbu tu rapat. Jadi cerah jugalah dalam bilik dia. Dia ni nera tak nera gitulah. Moga sekali tidur dalam gelap. Hari tu tidur dalam tak apa nak gelap. Lepas tu duduk layak-layak mata, ngatuk-ngatuk gitu. Tiba-tiba ya serah ada orang tiup dekat belakang telinga dia. Lepas pada rasa ditiup di telinga tu, Nana ni main debar. Cerah lalu putih mata. Segar tiba-tiba muka debar dia. Selama ni dia ni tidur dengan adik dia, Lily ni, dekat rumah dia. Tapi kalau di rumah nenek sebab bilik banyak, jadi masing-masing ambil bilik sore-sore gitu. Ke bilik adik dia sebelah je. Dia pun cubalah panggil. Lily? 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 Tak nyahu. Berkali adik dia nera dia. Dia ni mari make kursi lah. Nak tak nak, dia bangun kot. Dia bangun, tubik dari bilik dia, ketuk bilik adik dia. Lepas tu adik dia macam mama-mama gitu tanya buat apa mari tidur sini ke apa dia. Dia tak oyak. Dia nak tidur dengan adik dia. Lepas tu pendek kau ceritanya, esok tu baru dia cerita lah ke adik dia nya gapo jadi malam tu. Lepas pada tu, dia orang ni kalau pergi rumah nenek gak, memang tak tidur suku lah. Memang Nana ni akan tidur dengan adik dia. Tak berani dia nak tidur sore. Cerita Nana seterusnya berlaku masa Nana ni pindah ke rumah arwah atuk dia hok belah mak. Masa ni dia orang memang family duduk dekat rumah arwah atuk lah. Mungkin tak ada orang okay. Rumah tu rumah PPRT. Rumah sebelah rumah atuk dia pula, dia ada satu rumah tinggalan, 2 tingkat, rumah kayu rumah tu. Tapi gak penuh semua samun. Agak misteri lah dekat kawasan rumah tu. Sebabnya ditinggal ke begitu lama sehingga ke usang dah rumah sebelah tu. Lepas tu macam-macam lah dengar orang ceritanya. Gitu gini cerita pasal rumah tapi tak tahulah benar ke tidak. Moga saya pun baru pindah. Nak dia jadi ke ceritanya pada satu hari tu, Nana ni balik daripada kerja. Dia moga balik kerja alik malam dah pukul 11 gitu. Naik pula motor. Lepas tu gak siapa-siapa di rumah tu berasa sejuk. Tak saya nak mandi tu lah. Masuk dalam rumah, masuk kaki gitu gak. Terus masuk dalam bilik. Masa ni dia duduk skru-skru telefon dok. Duduk main-main telefon tu. Dia ingat lagi time tu dia duduk layar sepatu. Dekat YouTube lah, bukan kata full video ke apa dok. Tapi dia tengok lah sepatu reunion. Mestilah suka deh. Katuk suka tu gak. Saya why so serious lah. Lepas tu duduk ngilang-ngilang sore tu. Dia pun sekeru lah duduk. Lari juga. Berapa je tak tahulah. Duduk sekeru pasal video tu gak. Duduk suka-suka. Duduk terhibur seorang diri. Masa tu ada satu video ni. Dengarlah. Audience duduk suka. Gapo Nana sendiri pun duduk tergelak seorang. Dalam masa yang sama dia ada bunyi. Bunyi slow je. Orang suka. Tapi dia rasa bukan daripada telefon tu, bukan daripada video tu. Dia rasa macam dekat dengan Nela dia. Lepas tu dia macam was-was tu. Dia pun scroll balik dekat video saat ni. Dia dengar lah. Dia berhati balik, dengar balik dalam video tu kok ada suara tu deh. 2 kali dia ulang video tu. Tak ada. Kemudian dia pun cuba relax deh. Tiba-tiba bunyi sekali lagi. Orang suka tapi slow je. Yang dia confirm
suara tu mari daripada Nelo. Dia mari teringat lah. Orang seumur duk oyak. Kalau derah, benda tu jauh. Kalau selu, maknanya dekat. Betul ke duk? Dia ni teringat benda tu, erik kali mu tidur lalu. Esok tu, you pun ceritalah ke mak dia. Gapa jadi malam tu dia. Mak dia kata, tak ada gapo lah tu. You mari tegur lah tu. Nak suruh Nana ni tidur-tidur lah. Duk main telefon apa lewat-lewat ni. Mau esok masuk kerja lewat. Gitulah. Ni cerita terakhir daripada Nana. Cerita ni bagi Nana, dia kata kira paling agak menyeramkan lah dari banyak-banyak pengalaman dia nyo. Sama juga masa ni dia duduk dekat rumah arwah atuk dia ni lah. Lepas tu, pada satu hari tu, macam biasa balik kerja alik malam, cuma kali ni dia kena OT. OT dia sampai pukul 12 malam. Lebih kurang pukul 12 tu kak, dia tolak balik. Akhir sampai lebih kurang pukul 12.25, 12.30 gitu. Itulah jarak perjalanan daripada tempat kerja hingga ke rumah dia. Nak dijadikan ceritanya, hari tu dia pun bawa lah motor tak. Bawa motor duit nak balik ni. Nana ni dia nyo boleh kata rabung lah juga. Jenis rabung jauh. Tapi kak jenis tak berapa berahi pun nak pakai spek. Selagi boleh kehir kak pakai. Tak usah pakai lah. Bawa motor pun rasa nampak jalan ke apa Bukan kata tak nampak terus. Cuma kabur-kabur sedikit kalau nak tengok benda tu. Lepas tu malam tu, ia pun balik lah. Duk bawa motor tu. Nana ni jenis kalau naik motor, earphone duk lengah lalu. Bawa motor pun, dia lengah bunyi lagu Blackpink. Kalau nak nyanyi pun ni tak ingat dah lagu ke apa. Tak boleh nak contoh. Tapi senang lah deh. Duk bawa motor ni layan lagu Blackpink. Rasa segar lah sikit walaupun pukul 12.30 malam dah. Lepas tu duk bawa motor tu lalulah dekat satu lorong ni. Lorong tu bukan kata kecil sangat, besar kot. Ia dikelilingi dengan semut samuk. Lepas tu ada satu tempat macam padai. Banyak lembu dekat tu. Padai tu pula dia ada pagar. Dia macam tempat orang pero lembu lah. Orang tinggal lembu situ. Mungkin ada rupuk-rupuk kira tempat penternakan lembu. Cuma tepi jalan gitu deh. Lepas tu Nana ni pun lalu dengan Blackpink duduk di telinga ni. Tengok gitu. Dia perasan dekat pagar tu ada benda warna hitam. Duduk agak pelik lah sebabnya tiba-tiba atas pagar ada benda warna hitam tu. Cuma agak disebabkan dia ni kira rabung. Dia nampak lah benda tu. Cuma tak expect apa-apa, tak mikir apa-apa dok. Lalu tu kau dekat you pun tengok lah, you perhati. Semua rambut panjang sangat. Siapa kau mencecah latar. Saat ni moga tak mikir apa. Ni siapa dekat dah memang jatuh ni. Nak rasa macam nak jatuh tu bit luar tu. Dia pun degah-degah lah bawa motor masuk terus parking dalam rumah tu. Ingat niat dia nak parking motor molek lah dia. Tapi si awak tak dia nak turun motor. Lalu benda tu. Yang dia confirm tu bukan Pontianak kau gapo. Kepala sahaja si awak. Jelas. Nana kata memang jelas benda tu lalu masa dia nak letak motor tu. Tapi kak tinggal gitulah motor tu kak. Tu masuk dalam bilik pula dalam rumah. Bila masuk dalam rumah tu dia poyak lah ke Umi yo. Umi tolong pergi parking motor orang molek Umi. Lepas tu kak Umi macam belik lah. Bapa pula aku nak pergi parking motor mu ya gila lah. Mu nak buat gapo ni? Nana ni ajaknya tak cerita lah malam tu nyo. Tu ngenalin gitu Dah Umi nak nanya gitu. Nak tak nak ya kena ya. Ya pun cerita lah ke Umi yo. Pak Umi kata gapo? Tak usah aku. Mungkin parking diri lah. Tak pasal aku pula nampak. Okeylah. Nana ni tak ada arah dia. Dia pun minta tolong lah adik jatuh dia tu. Betul yang adik jatuh dia ada Masa tu adik jatuh dia ni duduk nerodah dekat ruang tamunya. Dia rela geruk adik dia. Dia kata, dia macam buat biasa lah. Dia kata, Dek. Dek. Cuma tolong pergi parking molek motor aku mata. Aku nak mandi ni. Adik dia ni tak banyak soal lagi lah tu. Bik luar. Pergi parking motor. Lepas tu,
Esok tu baru dia cerita lah kau adik dia buat apa. Benar dia suruh pergi beki motor. Beki motor. Gigi betul kat parking. Oh nyopah Lana adik dia. Setelah lebih kurang seminggu gitu Khabar-khabar Nana tahu cerita dia ni merebak ke kampus sebelah. Mak dia punya pasal lah duk cerita kat orang kampungnya. Tapi nak oyak ceritanya benda tu macam tidak dinafikan orang kampung. Ada je orang share-share juga. Ada pernah nampak. Nasib baiklah Nana oyak. Yang nampak pada saja tak nampak isi perut tu. Benda tu lah sebenarnya. Pok saudara Nana kata barang tu benarnya orang. Macam ni pun tak tahu lah. Kalau balan-balan ni nanggal ni orang pero ko. Orang kata benda ni macam orang dia mengamalkan ilmu hitam. Tapi macam pok daun Nana oyak ni ada orang buat situ. Ada orang letak benda tu dekat payah. Jadi benda tu tak ada tu. Duduk berkeliaran lah situ. Ni tak tahulah lagu mana. Wallahualam. Seterusnya, cerita daripada Hanis. Cerita ni dikongsi dekat TikTok. By the way, Hanis ni pernah jumpa ni rasa ni ingat je. Pernah jumpa dekat klinik. Dia ada anak kembar. And dia ada mention juga, dia ada share cerita ke ni. Tapi lama dah. Mana ni jumpa balik cerita dia ni. Mula-mulanya dia share dekat TikTok. Lepas tu dia pun forward dekat WhatsApp. Lepas pada ni jumpa dia dekat klinik. Masa tu ni ingat lagi kot Ya macam Tok Chen ni muka benar. Dia dengar ni duk kecek dengan misi Kecek-kecek tu dia rasa macam macam pernah dengar macam cek lah cara kecek, cara sorok ke apa. Dia pun tegur lah. Tegur kata kat ni macam gitu lah. Dia macam orang cek melalui percakapan dia. Bisa dia benar dia. Okay, cerita pasal Hanis ni. Dia ni duduk dekat je dengan kawasan rumah ni. Bukan kata dekat sangat, tapi satu kampung. Kampung ni duduk ni kampung jambu lah dia. Dia setahun dua awal-awal masa dia pindah main duduk sini ni, dia duduk gile. Kadang-kadang dia duduk rumah dekat kampung jambu ni. Kadang-kadang duduk rumah family dia. Alik tu pak. Boleh kata seminggu sini, seminggu sana. Lebih gitulah. Dia ni ada anak kembar. Nama Afina dan Afia. Jadi kembar ni ada bilik sendiri untuk dua orang tu. Manakala Hanis ni dengan tok lelaki dia lah. Dan juga anak dia bosu seorang lagi. Kejadian yang nak cerita ni adalah terjadi masa dalam bilik kembar tu. Noyaknya pada satu hari tu kembar dia ni macam takut nak tidur dalam bilik set dia. Dia mari oyak ko Hanis dengan ayah ni lah. Hanis dengan suami Hanis ni kata kembar duduk oyak takut. Nampak ketara lah set dia tu macam pelik dia. Selama ni okey je duduk dalam bilik tu. Nak si Afia tu gak takut, bunyi takut. Siapa ko dia duduk oyak gini, ada hatu, mama ada hatu gitu Jadi Kak Hanis ni dengar lagu tu pusing lah anak dia duduk kata gitu dia. Jadi malam tu dia pun suruh lah anak kembar dia ni tidur sekali dengan dia belakang. Esok tu Kak, dia pun tak ada arah nak buat. Cerita ko jiran dia, cerita puai lah. Cerita pasal anak dia duduk kata gitu gini ni. Lepas tu nasib baik lah. Tok lelaki jiran dia ni jenis boleh juga lah tengok-tengok ada. Jiran dia ni duduk serumah tu sekali dengan tok lelaki. Lepas tu ada tok tua. Maksudnya mak kepada suami dia lah. Kita bubuh nama jiran Hanis ni sebagai Ayu lah Jadi Ayu ni dengan suami dia nama Afiq lah dia. Ayu dengan Afiq. Jadi Afiq ni jenis boleh tengok-tengok, boleh nampak-nampak juga lah, boleh baca-baca pisau sikit-sikit. Lepas tu mak Afiq pun boleh juga. Jadi bila Hanis ni duduk cerita ke Ayu gitu gini pasal anak dia duduk takut-takut ni. Jadi Ayu pun cerita lah ke tok lelaki dia Afiq ni. Lepas tu pendek kau ceritanya, demo tu pun ayak lah. Mungkin ada benda nupe dalam bilik anak kembar ni. Duk tanya siasat gitu gini. Rupanya bilik si kembar ni banyak dengan patung.
penuh patung. Macam-macam jenis patung. Sebabnya Tok Ming kepada kembar ni, iaitu nenek lah. Nenek kembar ni berhina sangat beli patung banda dekat kembar ni. Boleh kata setiap kali jumpa tu ada lah patung duduk biko kembar ni. Lepas tu pendek ko cerita, dia orang ni pun decide lah untuk bakar semua patung. Memang saya ambil semua. Sebabnya takut punca daripada patung. Mungkin kita tahu patung-patung ni benda tu berhidup nak patung sempurna. Jadi kak, dia orang ni pun bakar lah gitunya. Tinggal lah sosori aja. Tinggal patung favourite dia orang. Lepas pada dia orang ni sudah bakar-bakar patung semua, Afiq ni pun confirm memang ada benda nupe disebabkan patung tu. Tapi gak benda tu tak pergi jauh. Ada duduk main kawasan rumah tu lah. Lepas tu mak si Afiq ni teralah ambak-ambak juga rak. Moga dia orang ni bukan officially perawat, tapi boleh sekadar bos sikit-sikit tu boleh tolong. Jadi mak Afiq ni cubalah ambak-ambak, tapi benda tu tak segi. Benda tu macam rapat dah dengan kembar ni. You tak segi sebab you suka sangat dah kau kembar ni ke. Tapi kak, mak Afiq ni usaha juga ambak-ambak. You pun ngelah-ngelah lagi, tapi tidak jauh. Katanya mak Afiq ni ada berdekatan kawasan-kawasan rumah ni je. Lepas tu dah sehari dua selepas dia orang ni buat bakar-bakar patung tu kak, tiba-tiba ada satu malam tu, dia orang ni tengok cerita. Hanis dengan suami dia ni duk tengok sedap, duk layar cerita kat TV. Tiba-tiba bunyi orang main ketuk pintu. Tak ada orang salah pun, ketuk saja. Disebabkan galik sangat tengok pintu ni, pakak Hanis ni bangun gitu ya. Tak mikir dah apa tak salah tu. Bangun nyok-nyok tanpa was-was buka pintu sengak. Tengok tak ada orang. You pergi lah rumah jiran dia tu, rumah Ayu. Pun tak ada kereta. Lepas tu derah-derah si Hanis ni mari dari belum rumah tutup pintu. Aku tak lelaki dia. Lepas tu dia pun wasak lah ke Ayu. Dia tanyalah Ayu duduk mana ke. Dia kata siapa ya ada di rumah, kata bunyi ada orang main ketuk saat ni. Tapi tengok tak ada orang. Dia takut ada tu lelaki yo. Afiq ko siapa-siapa duduk rumah tu ke, rumah jiran ke. Kok main ketuk ke. Lepas tu Ayu kata tak ada orang pun, rumah yang memang tak ada orang. Lepas tu Ayu pun ceritalah juga. Lepas pada dia orang bakar-bakar patung tu ke, Ayu ni nampak, bukan Ayu, Afiq, suami kepada Ayu ni nampak ada benda duduk main luar rumah Hanis ni. Benda tu berbungkus. Boleh kata duduk lilah-lilah kat luar duduk main kawasan rumah ni. Lepas tu Afiq ni ambak lah juga. Afiq ni ada kata lah, dia kata main wak gapo sini ya. Main jauh tu, tak sedut kucau orang lah. Tapi Afiq kata benda tu balah balik. Dia kata gana, main derak-derak je. Moga nak masuk dalam rumah tak boleh dah. Tapi berasa teringat ko budak dua orang tu. Suka duk. Galak etek budak-budak tu. Benda tu boleh hoyak tak boleh masuk sebabnya Afiq ni adalah buat pagar-pagar rumah dah. Dia pagar lah rumah Hanis ni bersama dengan rumah-rumah dia sekali lah. Boleh kata ada family keturunan Afiq ni, termasuk mak dia ni ada benda menjaga gitu. Lebih kurang gitulah, tak pastilah ke mana. Tapi begitulah Hanis hoyaknya. Disebabkan pagar tu lah jadi tak boleh nak masuk mula ada benda tu. Tapi jari-jari Hanis hoyak dengar je mari bunyi duduk ketuk pintu ke apa. Lepas tu anak dia si Afia dengan Afina ni ke, boleh kata lama jugalah ambil masa nak boleh kau tidur semula dari bilik saya. Demo ni memang betul-betul boleh kata main sungguh-sungguh lah dengan benda tu. Dia orang macam ada imaginary friend gitu. Kayak benda-benda gitu dia sampai satu tahap dia suka dah ke budak tu, dia nak cuba tampilkan diri. Dia nak expose diri dia. Lepas tu bila dia tunjuk, budak-budak ni pula takut. Hanis ada royak juga. Dia ada pergi lah berobat bila-bila pelepah kata. Sebab dia ada aksiden Lepas tu orang berobat tu pun tengoklah juga kau anak-anak dia ni lah, tengok scan gitu tak. Lepas tu katanya orang berobat tu benda tu kuat di Afia. Sebabnya Afia ni dia boleh nampak rupanya hijab dia terbuka.
Lepas tu mitok lah kata nak suruh tutup ke apa tak. Lepas tu orang berobat tu kata tak payahlah, biarlah lagu tu. Mungkin boleh jadi satu kelebihan ataupun satu kekurangan, tapi adalah tu apa sebab Allah bagi gitu ke afianya. Jadi nak tak nak ni pun terimalah selagi afiat tu tidak apa-apa. Tidak kata siapa takut, siapa trauma dak. Tak apalah, ya gitu je. Semoga ada hikmah katanya ni. Okey, ni cerita terakhir. Cerita ni dikongsikan oleh Izati, bukan nama sebenar. Cerita ni adalah berkenaan gangguan hok dia kena semasa dia duduk rumah saing dia. Dulu-dulu masa sampai sekolah menengah lah ke. Izati ni dengan saing-saing dia ni kalau weekend berhimna pergi jajak rumah saing. Maksudnya minggu ni set kita tidur rumah Izati. Lepas tu minggu seterusnya pula, minggu ni set kita tidur rumah Mira. Lepas tu minggu depan pula, minggu ni set kita tidur rumah Fatihah. Gitu. Boleh kata setiap minggu tu tidur tidur rumah tu, tidur rumah ni. Tak lekat rumah lah saya bercamping dekat rumah-rumah orang. Tapi kat saya tu kira masing-masing setujulah, family masing-masing pun okey je. Seronok lah juga deh lagu tu tak. Kira mengeratkan silaturahim jugalah benarnya. Jadi berlakunya ni masa ni Izati ni pergi balik rumah saing dia bernama Nana. Dia yang masa ni termasuk Nana tu 4 orang. Izati, Nana, Nelly, pas orang lagi Ijah lah sini cerita tak. Lupa nak ayat cerita ni berlaku masa 2014. Dia orang ni bersekolah di Tanah Merah. Dan juga rumah Nana ni area Tanah Merah lah. Izati ni you bukan jenis kata boleh nampak benda alam sebelah ni. Tapi nak ayatnya hari tu kenalah dia dekat rumah Nana ni. Hari tu balik, lepas pada balik sekolah kami tu gak relax lah. Tak ada lah, enjoy lah, makan-makan. Tak ada apa-apa. Tapi startnya cerita gangguan ni berlaku masa dia orang nak tidur. Dia orang ni tidur dalam satu bilik. Izati ni duduk tengah-tengah, kena kepit tengah gitu. Kiri kanan ada saing-saing dok. Ada tu, dia nak tidur ni, dia cakap duduk sedar. Pukul 11 lah saya masuk tidur tu. Negometa khabar. Lepas tu masuk dia khabar pula. Mungkinlah disebabkan dia bunyi macam ada orang duduk jalan luar bilik. Tak berhenti. Tota. Sekali khabar, sekali bunyi orang duduk jalan. Sekali khabar, bunyi orang duduk jalan. Lepas tu kak, ngelah-ngelah tu, dia khabar, dia tengok je pukul 3 pagi. Masa ni, dia khabar tu, dia berasa tak kena dah. Rasa gelisah lain macam dah. Tak tahu nak royak. Bangun tu rasa tak sedap hati sangat masa pukul 3 pagi tu. Lepas tu tak ada arah nak buat tu, dia pun gerak lah saing dia tu, Nelly tu sebelah. Ijah dia duduk antara Ijah dengan Nelly dia. Gerak lah, gerak set dia. Lepas tu dia dengar pun bunyi orang duduk jalan lagi duduk luar bilik tu duk. Lepas tu gerak lah. Ijah. Oh Ijah. Nelly. Lepas tu dua tu muka negara pukul 3 pagi pula. Nyak mama lah Lepas tu saya bangun tu macam kap dia. Izati ni pun tanya lah saya mau dengar ke dok. Dengar dok. No, dia ni pun macam dengan gapo tak ada gapo. Negolah balik set dia. Tinggal lah terkapai-kapai seorang diri Izati ni. Lepas tu sebab dia takut dok. Tak nak tidur lah. Dia pun duduk liklah mata, tengoklah dekat pintu. Dekat pintu bilik tu, belakang pintu, moga tidur tu, boleh kata pintu buka lah sikit dok. Dia perhati ke belakang pintu tu. Tengok ke atas. Dia nampak mata yang sangat-sangat berwarna merah nyala duduk perhati ke dia. Oh, deban nak mampu dia masa ni. Memang diri beluar mau naling. Nak tarik selimut, panah. Tak selimut, takut. Oh, tapi ngalah-ngalah pejam mata. Bakso pejam mata. Buka sikit. Buka tu, ada lagi benda tu. Duduk perhati ke dia lagi. Oh, tak ada aku nak buat. Ngalah-ngalah. Pejam mata juga. Pejam mata. Boleh-boleh baca lah mulut ni macam-macam. Dia baca. Memang tak nak tidur. Daripada pukul 3 pagi tu. Lama lah dia katanya. Duduk tak ada aku nak pisah dah.
Musim kok tu, musim kok ni, baca sehinggalah orang azan subuh. Masa orang azan subuh tu lah baru dia rasa macam suasana tu lega sikit, and dia mula merasa mengantuk, and dia jenera pukul belah baru bangun. Dia ialah bangun lewat sekali masa tu. Masa Izzati ni bangun pukul 11, dia tengok sains-sains dia ni beraktiviti dah. Cuma duduk dalam bilik lah belakang, kabar belakang dah. Tak lama lepas pada tu, Mak Nana masuk. Mak Nana pun macam tegur lah dia ni okey, tidur malam. Lepas tu Mak Nana pun tanya, Sek awak ada nampak gapo-gapo dok malam? Lepas tu dia ni pun ya, tak ada lah, tidur sedap belakang dok. Lepas tu Mak Nana tanya lagi, awak? Masa ni Mak Nana perhati ko Izzati, tengok dia. Lepas tu Izzati pun terus jawab, nampak monyet besar, mata merah. Dia tengok je ke? Dia tengok je. Tak apalah. Dia memang ada, tapi tak kucau ke. Izzati dengan gitu Maya rasa pelik lah, apa-apa gitu deh. Lepas tu dia perhatilah kau Mak Nana ni dengan Nana berpandangan. Lepas tu dia orang ni macam senyum gitu macam tahu dah kewujudan benda tu. Tak apalah, awak relax deh. Lepas ni Umi awak tahu sikit, Umi baca-baca lah ayat-ayat Quran sikit, lepas tu awak minum. Jangan duduk takut sangat lah. Jadi cerita tu habis itu. Kira cuti ke 2 hari. Jadi dia orang ni tidur dekat rumah Nana ni 2 malam. Jadi malam kedua pula. Malam kedua ni kena pula si Izzati ni. Orang lain tidur dah. Kali ni you bukan nampak gorila dah. Tapi bunyi pula orang duduk jalan luar. Kali ni luar nel rumah. Lepas tu you poyak lah kesain-sain dia. Dia kata minta malam ni jangan tutup lampu lah, tidur dalam cerah belakang. Gak reda lah belakangnya. Skalanya bukan kata tidur dalam cerah dia. Bukan jenis nakut sangat benar Izzati ni. Tapi rasa tak sedap rumah Nana ni kan. Jadi kat dia pun malam tu lain je negara dia sore lah duk dengarnya orang duk gimari luar nelo. Lepas tu duk bunyi ketuk pintu. Lepas tu bunyi orang duk jalan. Lepas tu main suih lapu. Mata buka, mata tutup. Mata buka, mata tutup lapu. Allahu Akbar. Ngelah-ngelah tak tidur juga hari tu lah Izzatinya. Pendek kau cerita sampai kau subuh juga. Baru je nera. Memang penat sangat lah 2 malam tak boleh nak nera tidurnya. Bila balik asrama tu, barulah Izzati ni rasa macam boleh rehat sikit. Lepas tu diceritakan juga oleh Nana sebenarnya kawasan rumah dia tu adalah kawasan hutan tebal. Jadi duduk yalah peh-peh lah kawasan hutan tebal. Lepas tu apa dah tebal-tebal pokok gapo buat rumah. Adalah benda tak berapa nak ginya. Nak duduk situ je. Campur pula dengan ada orang memang ngata-ngata ko family Nana ni. Jadi gapo Izzati rasa tu family Nana ni dah terbiasa. Boleh kata lebih pada tu dia orang hadap. Jadi lali dah dengan benda-benda tu. Lepas tu Izzati ni kata lepas pada tu gak you tak berani dah nak pergi tidur rumah Nana. Pergi juga tapi alik-alik tengah hari lah. Tak bermalam dah situ. Lepas tu update terkini pula. Katanya Nana duk ceritanya dia kata kurang dah gangguan tu. Pasal berobat. Jadi dia orang pun mungkin serabut perut dah duk tengah kena kucak sama. Jadi usaha berobat lah walaupun tak jadi selalu tu pun ada usaha lah untuk kurangkan benda tu. Okey, itu sahaja untuk perkongsian hari ni. Semoga saya awak boleh buat ilah puas lah kan. Mana saya awak favourite cerita ni antara 3 orang ni. Nama apa dah? Pertama tadi nama Nana, yang kedua nama Hanis, yang ketiga namanya Izzati. Cerita mana saya awak vote ataupun saya awak bagi rating ke ketiga-tiga orang ni. Mesti saya nak tengok juga sedap ke cerita saya. Mana ada cerita nak share, boleh share dekat ninisalina@yahoo.com ataupun boleh share dekat Telegram. Semoga kita berjumpa lagi in the next video. Bye bye. Terima kasih saya support semua. See you guys.